Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada hari ini dalam pelajaran sirah tahun 3. Pada kali ini kita akan masuk tajuk pelajaran kisah Hajarul Aswad. Pada satu ketika dulu, Kaabah pernah dilanda banjir yang besar. Selepas Kaabah dilanda banjir dan ketika Nabi Muhammad SAW berumur lebih kurang 35 tahun, orang Quraisy telah sepakat untuk memperbaiki semula Kaabah. Setelah siap membaiki Kaabah dan hanya tinggal Hajarul Aswad sahaja yang belum diletakkan ke tempat asalnya, iaitu di penjuru sebelah timur Kaabah. Telah berlaku pertelingkahan antara ketua kaum bagi menentukan orang yang paling layak meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Maka pada ketika itu, Umayyah bin Al-Mughirah, seorang ketua kaum Quraisy yang paling tua dan dihormati, memberi cadangan. Cadangan Umayyah bin Al-Mughirah ialah sesiapa yang mula-mula memasuki pintu Masjidil Haram, maka orang itulah yang mengadili perkara itu. Dengan kekuasaan Allah pada keesokan paginya, orang ramai melihat Nabi Muhammad SAW lebih dahulu memasuki pintu Masjidil Haram. Maka pada hari itu mereka berkumpul dan memutuskan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berhak mengadili pertelingkahan bagi meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Nabi Muhammad SAW dengan lemah lembut dan sopan santun serta adil telah meminta sehelai kain dan baginda meletakkan Hajarul Aswad di atasnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta semua ketua kaum memegang penjuru kain dan mengangkatnya bersama-sama. Demikianlah sedikit perkongsian ringkas mengenai Hajarul Aswad. Saya kongsikan sekali lagi yang mana telah saya kongsikan sebelum ini, sifat yang wajib bagi Nabi Muhammad SAW. Siddiq artinya benar, al-amanah artinya jujur, at-tabligh artinya menyampaikan, dan yang keempat al-fatanah artinya bijaksana. Jangan lupa ya, ada 4 sifat wajib bagi Nabi Muhammad SAW seperti yang saya sebutkan tadi. Sekali lagi, perlu kita ingat bersama-sama, Nabi Muhammad SAW seorang yang mempunyai fikiran yang cerdik, bersangka baik, sabar di atas segala kesusahan dan rintangan. Seorang yang zuhud, bersifat lemah lembut kepada anak yatim, simpati kepada orang miskin, memelihara janji dan tidak pernah memungkirinya. Tahukah anda antara akhlak Nabi, yakni sifat-sifat mahmudah yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, antaranya ialah bercakap benar, tahan susah, murah hati, dermawan, penyayang, berani, baik pergaulan, sentiasa menepati janji, merasa belas kasihan, pemaaf, lemah lembut, pemalu, suka menolong dan beradab. Marilah sama-sama kita mencontohi akhlak-akhlak Nabi yang seperti saya jelaskan tadi. Adapun amalkan sentiasa berkongsi nikmat makanan bersama rakan-rakan. Ia juga antara sifat yang baik, yakni sifat mahmudah yang perlu ada pada diri kita. Baiklah, berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini berkaitan kisah Hajarul Aswad yang mana Kaabah dilanda banjir, saya ingin mengajak anda untuk menyiapkan satu tugasan, yakni membina Kaabah menggunakan kad manila. Dengan itu, bahan-bahan yang diperlukan adalah
kad manila, gunting, gam, pensel warna dan pembaris. Anda perlu menyediakan bahan-bahan tersebut sebelum membina Kaabah menggunakan kad manila. Setelah lengkap bahan yang diperlukan, anda perlu menyemak ataupun merujuk buku teks Sukatan Pelajaran Jaiz Sirah tahun 3 untuk merujuk gambar lakaran Kaabah yang perlu untuk anda lakarkan. Ingat ya, muka surat 23. Apa yang perlu anda lakukan adalah lakarkan bentuk empat segi kotak seperti yang ada di dalam gambar. Kemudian setelah anda lakarkan, guntingkan ia. Setelah anda gunting, lipatkan kotak tersebut mengikut garisan-garisan petak yang telah anda lakarkan tadi. Setelah itu, barulah anda gamkan sehingga terhasillah bentuk empat segi ataupun kotak. Okey, setelah terhasilnya bentuk kotak, pastikan bentuknya empat segi sama seperti di dalam gambar ya, sama seperti di dalam gambar. Anda juga boleh mengikut kreativiti anda untuk melukis sebelum mewarnakan Kaabah tersebut, bergantung pada kreativiti masing-masing. Selamat mencuba. Sekian perkongsian saya untuk kali ini. Semoga beroleh ilmu yang bermanfaat dan semoga berjumpa lagi di video yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.